angka korban akibat tragedi letupan dahsyat di Beirut, Lubnan meningkat kepada 135 orang, manakala lebih 5,000 orang cedera. Jumlah itu dijangka terus meningkat susulan ratusan lagi mangsa dilaporkan hilang. Kabinet Lubnan turut mengumumkan darurat di Beirut selama 2 minggu. Anggaran awal angka penduduk yang hilang tempat tinggal akibat kemusnahan itu mencecah 300,000. Jumlah kerugian pula mampu menjangkau sehingga beberapa bilion. Rakaman drone di lokasi menunjukkan kemusnahan tapak gudang yang meletup sehingga terbentuk seolah satu teluk kecil yang kini dipenuhi air laut. Perdana Menteri Lubnan berkata siasatan akan memfokuskan kepada segala faktor yang berkait dengan kira-kira 2,750 tan metrik amonium nitrat di gudang itu. Penalisis menjangkakan tragedi itu bakal mengubah lanskap Beirut susulan kemusnahan paling teruk berlaku dalam radius 10 km. Selain kemusnahan lain yang menjangkau puluhan kilometer lagi. Sementara itu, beberapa pegawai pelabuhan Beirut, Lubnan kini diletakkan di bawah tahanan rumah bagi membantu siasatan berhubung kejadian letupan dahsyat semalam. Menteri Penerangan Lebanon, Manal Abdel Samad Naj berkata tindakan itu dikenakan kepada semua pegawai yang mengendalikan penyimpanan dan kertas kerja amonium nitrat berkenaan. Katanya pihak berkuasa tentera mengeluarkan arahan penahanan rumah ke atas pengurusan pelabuhan yang menguruskan penyimpanan amonium nitrat seberat 2,750 tan. Tambahnya kesemua mereka terlibat dalam mengendalikan penyimpanan itu dari Jun 2014 hingga 4 Ogos 2020. Susulan ribuan yang terjejas dengan bencana ini, ia menjadi isu kepentingan negara dan isu nasional. Ia perlu dibincangkan secara terbuka agar keadilan boleh ditegakkan. Sebelum ini, Ketua Pengarah Kastam Badir Dahir memaklumkan pihaknya sudah meminta bahan kimia yang ditempatkan dalam sebuah gudang di pelabuhan itu dipindahkan segera atas sebab keselamatan. Beliau mendakwa permintaannya itu bagaimanapun tidak diindahkan pihak berkuasa. Dan susulan letupan dahsyat di Beirut yang meragut ratusan nyawa, pelbagai negara mula menghantar pasukan perubatan dan pakar penyelamat bagi membantu ibu kota Lubnan itu. Negara Teluk menjadi antara yang terawal dalam menghulurkan bantuan dengan Qatar menghantar hospital bergerak. Tentera udaranya menghantar ribuan tilam, jana kuasa dan selimut khas bagi membantu mangsa yang melecur dalam konvoi pertamanya ke Beirut. Kuwait pula menghantar bekalan ubatan kepada Palang Merah Lubnan, manakala tentera Greece pula menghantar pasukan penyelamat. Dalam pada itu, Perancis akan menghantar pasukan mencari dan menyelamat, klinik bergerak dan kelengkapan perubatan dan pembersihan. Presiden Perancis Emmanuel Macron menjadi pemimpin dunia pertama yang melawat ibu negara Lubnan selepas tragedi berkenaan. Dalam pada itu, Ratu Elizabeth II dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in merakamkan ucapan takziah kepada rakyat Lubnan. Amerika Syarikat menerusi situasi negaranya. Mike Pompeo pula sudah menghubungi Perdana Menteri Lubnan bagi menawarkan bantuan. Cyprus yang terletak kira-kira 240 km dari lokasi letupan dan turut merasai kegaran berkata negara itu akan menghantar 8 anjing pengesan untuk mencari mangsa terperangkap. Negara Eropah seperti Belanda, Republik Czech dan Poland pula menawarkan bantuan dari segi anggota perubatan, polis, bomber serta anjing pengesan. Malah Iran yang berdepan penularan COVID-19 turut bersedia menawarkan bantuan perubatan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pula akan menghantar kit trauma dan pembedahan dari Dubai. Turut tidak ketinggalan China yang sudah bersiap sedia ke Beirut dengan membawa bekalan perubatan serta peralatan pelindungan.